Saya jemput Yang Berhormat Ceras. Terima kasih, Puan Yang Di-Pertua. Belanjawan 2023 menggariskan agenda dan strategi kerajaan perpaduan bagi setahun fiskal. Satu belanjawan yang dirancang dengan baik adalah teramat penting bagi kerajaan untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi kerana daya ketahanan dan pembangunan ekonomi sangat penting bagi sesebuah negara. Tidak dapat dinafikan bahawa kita sedang menghadapi satu masa depan yang suram. Terdapat senarai yang panjang yang perlu ditangani oleh kerajaan persekutuan. Melaksanakan reformasi institusi dan kerajaan, menegakkan keadilan sosial, memerangi ketidaksamaan, melawan rasuah, menyelesaikan masalah belia menganggur, memulihkan sistem pendidikan negara, membersihkan banyak syarikat berkaitan kerajaan untuk memastikan Malaysia kekal, relevan dan kompetitif dalam era teknologi industri digital baru. Puan Yang Di-Pertua, dunia kita masih berkeadaan huru-hara. Negara kita berdepan dengan perubahan besar dalam lanskap antarabangsa. Cabaran demi cabaran di dalam dan di luar negara. Pandemik COVID-19 yang masih belum dihapuskan. Perang Rusia-Ukraine yang berterusan menyebabkan rangkaian bekalan sedunia terganggu, mengakibatkan berlakunya inflasi global. Tekanan geopolitik, peristiwa-peristiwa di luar jangkaan, keadaan politik dan ekonomi dunia tidak menentu, perubahan iklim, bebanan hutang terlalu tinggi, bertambahnya kemiskinan, meluasnya perbezaan pendapatan, terlalu bergantung pada makanan import dan sebagainya. Kesemua ini membawa tekanan dan keresahan kepada rakyat Malaysia. Namun, saya yakin kerana kerajaan perpaduan yang mendukung prinsip keadilan, kesederhanaan, integriti dan tata kelola yang berkesan akan dapat memperangsangkan usaha pemulihan ekonomi, menambah baik status ekonomi rakyat dan meringankan beban hidup rakyat khususnya bagi golongan B40. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan konsep Malaysia Madani pada 19 hari bulan Januari lalu, ia diterima baik sebagai konsep yang positif yang dapat menyemarakkan nilai kemasmukan dan demokrasi. Ini akan meningkatkan keyakinan kerajaan rakyat terhadap masa depan negara. Sebelum ini, nama baik negara kita telah terjejas sehingga ada yang menggelarkan Malaysia sebagai negara skandal. Keyakinan rakyat yang dihancurkan oleh pentadbiran dahulu telah dikembalikan oleh kerajaan sekarang. Kini, rakyat berharap Malaysia Madani dapat dilaksanakan dalam segenap aspek dasar kerajaan supaya kita dapat merealisasikan pendemokrasian negara serta dapat mencetuskan semangat Malaysia baru yang bertamadun dan progresif. Sudah lama rakyat menanti ketibaan kerajaan yang baik. Hanya kerajaan yang baik sahaja dapat mengembalikan kegemilangan negara dan membawa kehidupan lebih baik buat rakyat. Puan Yang Di-Pertua, seorang pemimpin pembangkang menyebut baru-baru ini bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri sekarang akan tumbang tidak lama lagi. Kenyataan itu hanya khayalan. Sesetengah pihak yang mengangan-angankan supaya langkah Sheraton berlaku lagi hanya akan dikecewakan. Dalam pada itu, ramai ahli politik kini berada dalam kepanasan macam cacing kepanasan. Yang saya perhatikan terdapat mereka dalam Dewan Yang Mulia ini secara emosi dan psikologi merasa tertekan kerana dituduh di mahkamah oleh SPRM atau bimbang dituduh kerana kes rasuah dan menyalahguna kuasa
bagi kepentingan diri dan menggayakan masing-masing. Contohnya, pendedahan kes tuduhan rasuah dalam program Jana Wibawa. Mereka berharap supaya kerajaan perpaduan ditumbangkan sebelum mereka dihadapkan ke muka pengadilan atas kesalahan mereka yang menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh negara dan rakyat Malaysia. Puan Yang Ketua, mereka berangan-angan bila mereka berkuasa segala kes penyelewengan mereka boleh disorok di bawah kapet. Segala skandal jenayah merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap negara. Mereka ini tidak lebih dari hanya seperti serigala yang menyamar seekor biri-biri. Wolf in sheep's clothing. Ceras, Berpura-pura baik. Kuala Selangor. Kuala Selangor. Belakang ni. Kuala Selangor, ceras. Kuala Okey. Selangor. Ceras, setuju ke ceras? Kalau Kuala Selangor menyebutkan bahawa kalau ada mana-mana pihak, mana-mana pimpinan, khasnya di sebelah sana, pembangkang Perikatan Nasional, yang bermimpikan atau lebih berat lagi yang sedang merangka apapun langkah-langkah untuk menjatuhkan kerajaan yang telah pun diangkat dan diterima oleh yang di-Pertuan Agong. Apakah itu rencana yang mengkhianati titah yang di-Pertuan Agong yang telah jelas didengari oleh semua di Dewan Yang Mulia ini? Bersujukah ceras kalau inilah dia cita-cita mereka yang mereka mimpikan? Ia merupakan satu pengkhianatan kepada yang di-Pertuan Agong. Setuju dengan sepenuhnya. Ceras, Itu bukan minta cita-cita mereka, itu khayalan mereka. Duduk, saya tak bagi chance. Tak bagi chance. Sikit saya nak tanya, adakah Ceras Maaf, akan maaf. sokong Bagan Datuk adalah kepala pertama mengkhianati Pasal kerajaan kita? Telugu, Dah cukup lah. Takkan hilang poin kot jawab soalan saya tadi. Puan Yang Ketua, tiada sesiapa yang kekal dari undang-undang. Yang kebal dari undang-undang. Saya menyeru SPRM terus mendakwa Sikit. mana-mana pemimpin yang terperangkap Sikit. dengan jenayah rasuah. Yang tak kekal Betul kerajaan lah. sekarang, yang tak kekal mungkin. pesut Malangnya jangan untuk berucap mereka- tanpa kebenaran. Untuk mereka di situ, komplot ini hanya akan kekal sebagai angan-angan semata-mata dan mereka akan terus dihantui mimpi ngeri yang akan menjadi kenyataan apabila sistem kehakiman negara akhirnya memastikan mereka menerima hukuman yang setimbalnya untuk kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka ini. Mereka yang mengutuk kerajaan perpaduan akan gagal dalam konspirasi mereka kerana rakyat menyokong kerajaan sekarang kerana mereka mahukan reformasi dan pembaharuan negara. Kerajaan ini akan terus memenangi hati dan minda rakyat yang mana mereka akan terus menyokong kami untuk kekal mentadbir. Kerana kami mengutamakan dan mengamalkan tadbir urus yang baik, keadilan dan kesaksamaan bagi membolehkan Malaysia bergerak ke hadapan untuk mencipta sebuah masa hadapan yang lebih baik untuk semua rakyat. Puan Ketua, dalam soal pentadbiran wilayah persekutuan Kuala Lumpur, ingin saya berkatakan di sini apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri bahawa beliau tidak mahu Kuala Lumpur dikenali hanya dengan monumen seni, banners dan saya juga rujuk kepada titah oleh DYMM Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah menzahirkan hajat baginda supaya Kuala Lumpur dibangunkan sebagai sebuah bandaraya yang unggul dan mampan yang mampu untuk memelihara kesejahteraan rakyat, dan juga baginda juga telah menyatakan kegusaran mengenai bencana banjir kilat yang sering melanda ibu kota kita dan baginda bertitah supaya
semua pembangunan dijalankan seiring dengan inisiatif untuk memelihara alam sekitar dan pembangunan di kawasan berisiko tinggi, terutamanya di kawasan-kawasan berbukit, hendaklah dikawal dengan baik. Saya juga mohon 1 minit 2 lagi. Saya ingin menyeru agar kerajaan memberi perhatian serius kepada masalah keterlaluan pembangunan dalam bandaraya Kuala Lumpur yang mana bangunan-bangunan berkepadatan tinggi yang telah dibina atau dalam peringkat perancangan untuk perumahan atau berbagai guna yang tumpu sebagai cendawan di seluruh bandaraya termasuk cerun yang curam dan kawasan-kawasan yang lama yang padat. Saya bangkitkan isu ini kerana banyak projek sekarang sedang menunggu kelulusan yang bakal membawa perubahan besar dan negatif kepada kehidupan rakyat. Ini bukan sahaja mencetuskan pertambahan penduduk yang ketara tetapi mengakibatkan alam sekitar menjadi rosak, terhakisnya kualiti hidup. Kita wajib mengambil pengajaran pahit daripada bencana tanah runtuh yang kerap berlaku dalam negara serta banjir besar di Johor dan negeri-negeri lain yang melanda puluhan ribu keluarga. Inilah harapan saya. Terima kasih.